Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat, baik dan sejahtera. So, bersama lagi dengan Cikgu Sakina, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. So, apa yang kita akan belajar adalah karangan berdasarkan bahan rangsangan. So, kemarin sahaja kita baru menyambut Hari Kemerdekaan. So, Happy Independence Day untuk Malaysia lah, untuk pelajar-pelajar cikgu. So, lagi semangatlah kita untuk belajar hari ni kan, sebab kita sudah dapat semangat kemerdekaan tu kemarin. So, cikgu harap biarpun tengah hari macam ni, kamu sentiasa bersemangat. Sekarang ni kita berada di minggu ke-29, kita akan belajar karangan berdasarkan bahan rangsangan. Okey, jom. Okey, sebelum kita bermula, cikgu akan terangkan dulu kita punya standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. So, untuk standard kandungan 3.3 menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan. Yang kedua, standard pembelajaran iaitu 3.31 menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan mengikut situasi dan keperluan. Okey, untuk objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar-pelajar dapat pertama, mengenal pasti dan menulis maklumat yang tertinggal dalam pelbagai bahan mengikut keadaan dan kerelevanannya. Okey, ini salah ejaannya. Alright. Tolak markah untuk cikgu. Okey, tak adalah. Okey, next. Kandungan pelajaran pada hari ini kita akan ada empat perkara yang kita akan belajar. Pertama sekali kita tengok dulu apa tu karangan respon terhad menerusi format baharu SPM lah. Yang kedua kita tengok cadangan binaan perenggan. Okay. Yang ketiga kita tengok contoh dan cara menjawab. Dan yang keempat tugasan untuk kamu pada hari ini dan mesti dihantar pada hari ini. Cikgu ulang, tugasan ini perlu dihantar pada hari ini sebaik saja waktu kelas pembelajaran kita tamat. Okey. Okey, karangan respon terhad mengikut format baharu SPM. Okey. Karangan respon terhad ni, yang pertama sekali dia akan bagi 30 markah dan masa untuk menjawab satu soalan sahaja itu adalah 30 minit. Okey, soalan ni wajib tahu untuk dalam kertas 1 bahagian A. Okey. Okey, untuk yang kedua, soalan dikemukakan daripada pelbagai bahan rangsangan merangkumilah 18 tema dalam DSKP. Okay, ini kamu tahu kan dalam buku teks kamu boleh tengok apa benda tema-tema tu semua, tajuk-tajuk dia. Okay, yang ketiga, contoh bahan rangsangan yang boleh jadi untuk soalan-soalan nanti. Contoh macam gambar, ilustrasi, foto, kartun, iklan, dialog, email, catatan dan macam-macam lagi lah, ataupun keratan akhbar macam ni. Okay. Okey, yang keempat, untuk karangan respon terhad ni atau ni dia mesti tidak kurang daripada 2 atau 3 bahan yang dikemukakan lah, dan murid perlu teliti dan fahami maklumat berkaitan tema atau isu dalam setiap bahan. Okey, yang kelima, soalan berformat. Semua soalan berformat boleh dikemukakan dalam bahagian ini. Karangan berformat tu macam surat rasmi, surat tidak rasmi, resume, syarahan dan syarahan rencana lah. So, boleh jadi. Okey. Untuk yang keenam, tema dikemukakan dalam pernyataan, soalan dan karangan. So, pelajar kena tahulah soalan dan pertanyaan dan soalan. Okey. Dan karangan hendaklah 150 sehingga 200 patah perkataan. Lebih-lebih sikit boleh lah, tapi janganlah lebih sampai 500 ya. Buat macam ikut arahannya, sebab markah dia ni 30 markah sahaja. So, jangan bazirkan masa kamu dekat sini, sebab untuk soalan 2, bahagian kertas 2, kamu kena jawab karangan yang lebih panjang. So, ni, yang ni lah, karangan mesti hendaklah tidak kurang ya, tidak kurang daripada 150 sehingga 200 patah perkataan. Okey. Alright. Sekarang kita tengoklah cadangan binaan perenggan. Okey, untuk pendahuluan dicadangkan saja 3 ayat. 3 ayat, okey, bukannya 3 patah perkataan. 3 patah perkataan tu macam dalam bahasa Inggeris dia I love you. Okey, itu 3 patah perkataan. Okey, dia 3 ayat. Okey, yang untuk perenggan isi dicadangkan 2 hingga 3 isi. Okey. Dan ini cadangan 70 perkataan untuk 70 patah perkataan setiap isi.
Okey. Setiap isi tu dicadangkan 70 patah perkataan. Okey, penutup at least 3 ayat. Janganlah 2 ayat sahaja, kesihan. Okey. So at least 3 ayat, okey, untuk penutup at least. Alright. So kita tengok contoh dan cara menjawab. Okey, contoh soalan dan cara menjawab dia. Okey, kita tengok gambar raja dekat sini, nampak kan? Okey. Kita baca dulu. Maklumat di bawah berkaitan dengan keselamatan di jalan raya. Huraikan pendapat anda tentang keselamatan di jalan raya. Panjang huraian hendaklah antara 150 sehingga 200 patah perkataan. So di sini kita akan tengok ada 3 bahan, okey, bahan 3, bahan 2, bahan 1. Ini bahan 1 dia bagi gambar, okey, gambar macam ni. So detiklah kemalangan jalan raya di seluruh negara Januari sehingga Jun 2019. Okey, kemalangan dia meningkat, okey, daripada 274,556 kepada 281,527. Okey, nak peningkatan dia tu 2.5% lah. So sini kita nampak, okey. Okey, next dia bagi juga, okey, negeri yang mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi adalah Selangor sebanyak 29.7% lah. Okey, ini. So kita nampaklah bahan 1 ni dia cerita pasal kemalangan jalan raya. Baik, kita tengok bahan 2. Punca utama berlakunya kemalangan biasanya disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri. Antara mereka yang memandu sambil menggunakan telefon bimbit, memandu dalam keadaan letih, memandu secara berbahaya dan melanggar peraturan lalu lintas. Okey, ini adalah punca-punca. Kita dah perasan dekat sini dia bagi punca-punca. Okey, usaha mengelakkan kes kemalangan tidak sewajarnya diletakkan pada agensi kerajaan sahaja. Malahan ia perlu melibatkan sokongan semua pihak. Okey, ini nampak dekat sini, okey. Dia punya macam cadangan lah, okey. Untuk elak benda ni, siapa. Ni adalah bahan 2. Bahan 3 pula, lagu keselamatan di jalan raya. Okey, ni lagu keselamatan. Okey. So kita ada 3 bahan dalam contoh soalan ini. Okey, kita tengok macam mana cara kita mau jawab. Okey, panduan dia langkah 1. Langkah 1. Sebelum menjawab soalan karangan ini, murid-murid mestilah menentukan tema karangan tersebut. Sebab dia tidak bagi tema kan tadi untuk soalan tu. Dia terus bagi macam ni sahaja. Dia tidak ada bagi tema. So kamu tentukan soalan tema dia. Kamu tentukan tema lah. Tapi berdasarkan bahan yang diberi, janganlah sembarangan, nanti salah tema pula kan. So tema yang kita boleh cadangkan adalah bertemakan keselamatan di jalan raya. So kata kunci soalan ini ialah cara, punca. Okey, format soalan ini berformat umum, iaitu karangan yang memerlukan 3P, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan kesimpulan. Sebab dia umum kan, dia tidak ada pun minta buat surat rasmi macam mana nak mengatasi masalah. Dia tiada. So dia ni adalah karangan yang umum. So dia memerlukan 3P, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan kesimpulan. Okey, tengok ni, tema dia kemalangan jalan raya. K tu apa dia? K cara kan, cara dia cara punca atau contoh lah, bagi contoh. F ni umum, format karangan ni dia umum. So dah dapat dah dia punya tema, dia punya K, dia punya F. So langkah kedua, kenal pasti maklumat yang terdapat dalam bahan. Yang pertama, bahan 1 tu gambarkan, tu dia bagi data kemalangan jalan raya. Yang kedua tu dia bagi contoh, dia bagi punca kemalangan jalan raya. Yang ketiga, menerusi lagu, dia bagi cara mengatasi. Okey, nampak kan? So dekat sini kita sudah boleh buat, kita sudah boleh gambarkan apa isi perenggan kita seterusnya. Okey, langkah ketiga, menulis perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pendahuluan ni hendaklah mempunyai 2 jenis ayat, iaitu ayat rangsangan AR yang menjelaskan tema karangan dan ayat arahan. Ayat arahan ialah ayat yang menjawab soalan atau kata-kata kunci karangan lah. So contoh pendahuluan AR, keselamatan di jalan raya ialah aspek yang penting. Ini AR tau, AR1. AR2, setiap hari ada saja kes kemalangan jalan raya dilaporkan di dalam media massa. Okey, ni AR lah. Macam ayat rangsangan dia nak bagi. Kemalangan ni macam teruk je kan. Dia bagi macam rangsangan. Okey.
ayat arahan. Oleh itu, aspek keselamatan jalan raya perlu diambil perhatian oleh setiap masyarakat di negara kita. Dia bagi ayat arahan. Okey, cukup pendahuluan kita. Tutup. Okey? So, langkah keempat, menulis perenggan isi. Okey, pelajar, murid perlu analisis setiap maklumat berkaitan dengan tema yang terdapat dalam bahan lah. So, isi yang pertama berdasarkan bahan 1, statistik kemalangan jalan raya. Dia bagi kan 2009 berapa, 2018 berapa. Lepas tu dia bagi tahu negeri Selangor adalah negeri yang tertinggi kes kemalangan dia manakala. Okey, lepas tu kes kematian ni di Selangor dan Johor, Perak lah. Bahan 1 tu dia bagi tunjuk statistik. So buatlah untuk isi yang pertama pasal statistik. Isi yang kedua, kita nampak sini bahan 2, punca kemalangan jalan raya. Bagi punca untuk bahan kedua tu kita boleh baca tadi tu kan, kecuaian pemandu sendiri. Apa dia buat? Menggunakan telefon bimbit, memandu secara berbahaya, melanggar peraturan. So ini punca-punca. Sambungkan ayat ataupun tulislah ayat yang proper. Janganlah tulis ayat kampung. Kita kan belajar. So usahakan tulis ayat yang bertata bahasa begitu kan. So ini bahan kedua. Okey, isi yang ketiga berdasarkan bahan 3. Okey, cara mengatasi jalan raya. Sentiasa berhati-hati ketika melintas jalan raya. Penunggang motosikal memakai topi keledar dengan cara yang betul. Okey, ini daripada lagu dia boleh petik dia punya isi kan. So dekat sini sudah boleh dapat point. Okey, next. Untuk penutup, ayat simpul. Kesimpulannya, keselamatan jalan raya ada kaitannya dengan kes kemalangan jalan raya. Okey. Okey, yes. Memang keselamatan jalan raya ada kaitan dengan kemalangan jalan raya. Sebab kalau tak ada keselamatan, boleh berlaku kemalangan. So, ayat cadangan pula, semua pengguna jalan raya perlu berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ayat harapan, kita harapkan macam kes kemalangan jalan raya ni dapat diatasi melalui kerjasama semua pihak. Inilah ayat penutup. Ada ayat simpul, ada ayat cadangan dan ada ayat harapan. So kita haraplah kes kemalangan ni ataupun data statistik kemalangan boleh dikurangkan. Okay? Macam itulah contoh. Okay, kita tengok karangan lengkap dia. Okay, keselamatan di jalan raya ialah aspek yang amat penting. Setiap hari ada saja kes kemalangan jalan raya dilaporkan dalam media massa. Oleh itu, aspek keselamatan jalan raya perlu diambil perhatian oleh setiap masyarakat di negara kita. Okay. Berdasarkan statistik, kemalangan jalan raya di seluruh negara pada tahun 2019 ialah sebanyak 281,257 kes. Negeri Selangor mencatatkan jumlah kemalangan yang paling tinggi sebanyak 83,607 kes berbanding Johor hanya 41,161 kes. Selangor dan Johor mencatatkan kematian tertinggi iaitu 482 kes diikuti dengan Perak sebanyak 302 kes. Salah satu punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya ialah kecuaian pemandu itu sendiri. Ada yang memandu sambil menggunakan telefon bimbit, memandu secara berbahaya dan melanggar peraturan yang ditetapkan. Oleh itu, sikap tidak bertanggungjawab ini perlu dihentikan untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey? Okay, next. Kemalangan jalan raya dapat diatasi sekiranya setiap pengguna jalan raya sentiasa berhati-hati ketika melintas jalan. Mereka perlu mematuhi lampu isyarat ketika melintas jalan raya. Selain itu, penunggang atau pembonceng motosikal juga perlu memakai topi keledar dengan cara yang betul agar keselamatan sentiasa terjaga kerana malang tidak berbau. Kesimpulannya, keselamatan jalan raya ada kaitannya dengan kes kemalangan jalan raya. Oleh itu, semua pengguna jalan raya perlu berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Saya yakin kes kemalangan jalan raya dapat diatasi melalui kerjasama semua pihak. Okay. Kemudian tulis kamu punya patah perkataan. Abaikan yang macam terdouble tulis tu. Biasalah slide ni. Alright. Macam itulah kamu buat. Okay. Ni contoh karangan lengkap. Ni sebab dia ada 3 bahan, so dia hurailah, dia buatlah 3 perenggan. Ni cantik tersusun. Dia ada perenggan pendahuluan, perenggan isi 1, perenggan isi 2, perenggan isi 3 dan perenggan penutup. Okay, ni cantik sangat. Okey, tugasan untuk pelajar. Okey, inilah yang kamu tunggu-tunggukan kan . Okey, tema kita ialah
jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okay, macam inilah bentuk dia nanti. Bahagian A, 30 markah, masa dicadangkan 30 minit. So, maklumat di bawah berkaitan dengan patriotisme. Huraikan pendapat anda tentang semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Panjang huraian anda hendaklah antara 150 sehingga 200 patah perkataan. So, sumber dia dalam bentuk gambar. Ada 2 sumber, okay? Sajak dan juga gambar patriotisme di kalangan budak sekolah lah ni kan, pelajar. Okay. So, kita sudah boleh nampak apa yang kita mau bagi tahu. So, cikgu akan bagi kamu macam contoh kan. Contoh untuk karangan ni, pendahuluan tu kita boleh cakap kan dia senang sebab dia sudah bagi tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Kan dia sudah bagi tema. So kita tinggal buat pendahuluan. Macam semangat patriotisme tu penting setiap masyarakat di negara ini. Lepas tu dia dikatakan lebih kepada patriotisme rasmi berbanding patriotisme peribadi. Okay, kepentingannya isi satu ni letaklah apa kepentingan semangat patriotisme ni. Okay, kepentingan semangat patriotisme bagi memupuk semangat cinta akan negara, hidup dengan harmoni, menyemai jati diri yang tinggi, mengekspresikan perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia. Okay, sambutan peringkat ni antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk menyemai patriotisme dan kewarganegaraan ni, semangat patriotisme ni, kita boleh buat sambutan bulan kemerdekaan di peringkat sekolah dengan mengibarkan jalur gemilang. Okey, ini contoh. Isi yang cikgu sudah buat dan ini contoh-contoh ayat. Kamu boleh olah, kamu boleh try buat ayat kamu yang lebih baik. Okey. So, isi yang ketiga, berbakti kepada negara, bukti cinta kepada negara, tanah tumpah darah, menjadikan tanggungjawab kepada negara, menjalankan tanggungjawab kepada negara, timbul rasa syukur, dapat berbakti kepada negara. So, buat ayat kamu. Kesimpulannya, tulislah semangat patriotisme penting, perlu dijiwai, bukan sekadar simbolik, tapi dia ni semangat perlulah sekadar simbolik, bukan sekadar simbolik lah. Jadikan dia ni semangat patriotik yang tinggi, keutuhan negara terjamin. Ini dia bagi macam poin-poin. So, kamu buat ayat kamu ya. Senang, kamu sudah ada ni. Cuma cikgu mau macam mana kamu sambungkan ayat, macam mana kamu komplitkan karangan kamu tu jadi lebih baik daripada apa yang cikgu bagi di sini. Ini adalah macam key dia saja, kunci-kunci saja. Okay. Ini adalah karangan yang umum. Kamu boleh ini adalah contoh karangan umum di mana kamu perlu ada 3P, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi, perenggan penutup. Macam mana kamu olah ayat kamu itu terpulang. Okey, so ini soalan dia. Ini contoh macam mana nak jawab, tapi bukan ayat kan, ni macam format lah. Okey, so cikgu harap kamu boleh siapkan tugasan ni dan hantar dengan cikgu hari ini. Okey, cikgu perlukan kamu punya kerjasama. Alright. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh berhubung dengan cikgu di WhatsApp. Dan cikgu juga akan hantar tugasan ini menerusi WhatsApp lah. Dan kamu boleh rujuk dekat sana. Okey, sila buat kamu punya ni. Okey, ni arahan tugasan. Okay, siapkan tugasan dalam waktu kelas. Hantar bukti karangan yang telah siap. Gambar kah, scan kah, bagi cikgu. Buat dalam buku karangan. Okey, patah perkataan tu 150 hingga 200 patah perkataan. Okey. Okay, selamat berkarangan. Thank you. Cikgu tunggu jawapan kamu. Alright, terima kasih. Bye.